Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Baiklah, untuk kali ini kita akan melihat dua muka surat, iaitu kita akan gunakan bahan daripada buku aktiviti jilid 2, iaitu muka surat 16 dan muka surat 17. Okey. Muka surat 16 arahannya tulis imbuhan kemudian bina ayat. Muka surat 17 arahannya tulis responsnya sesuai. Maksudnya yang ini kita akan lengkapkan imbuhan awalan pada setiap perkataan ataupun kata kerja yang diberi berdasarkan suasana di tempat pameran. Sebab tajuknya suasana di pameran tokoh bahasa. Manakala untuk muka surat 17 kita akan lengkapkan perbualan dialog daripada watak-watak yang bercakap ini. Kita lihat dahulu tajuknya pameran tokoh bahasa. Ini merupakan sebuah pameran, iaitu satu majlis yang dianjurkan untuk dipertontonkan ataupun untuk mempertontonkan sesuatu kepada orang ramai. Itu maksud pameran. Dia nak tontonkan apa? Nak bagi orang ramai tengok apa? Tentang tokoh bahasa. Sebab itulah tajuk dia pameran tokoh bahasa. Okey, tokoh ialah orang-orang yang berkait ataupun orang yang penting dalam bidang bahasa. Okey, kita teruskan. Suasana di pameran ini, okey, kita boleh lihat ada agak banyak orang. Ini sebuah keluarga, ibu, bapa dan anak. Anaknya sedang menyapa seseorang, mungkin dia kenal. Okey, mungkin makciknya, mungkin cikgunya atau siapa-siapa saja, mereka saling mengenali. Ada yang sedang membaca maklumat ataupun memerhatikan gambar tokoh bahasa yang dipamerkan. Ada yang sedang membaca bahan bacaan yang disediakan. Ada petugas sedang melayan para pengunjung. Ada rak buku dan majalah ataupun rak untuk diletakkan bahan bacaan, jadi para pengunjung boleh ambil dan baca. Ada juga yang sedang mencari bahan bacaan di rak sini. Okey, kita lihat perkataannya pula. Bual ialah perbualan lah. Baca, cari, jual, jumpa dan legar. Legar ialah berkeliaran di dalam satu kawasan. Okey, legar maksudnya berjalan-jalan di dalam satu kawasan. Okey, untuk melengkapkan perkataan ini dengan imbuhan, cikgu akan sediakan 3 imbuhan yang sesuai, iaitu imbuhan pertama, imbuhan mem. M-E-M, mem. Okey, tutup mulut ataupun rapatkan bibir. Imbuhan yang kedua, M-E-N, men. Bibir tak rapat. Imbuhan yang ketiga, B-E-R, ber. Okey. Mari kita sama-sama lengkapkan perkataan. Yang pertama, bual. Membual, menbual atau berbual. Bagus, siapa yang jawab berbual? Tepat sekali. Okey, sedang berbual. Okey, baca. Membaca, menbaca atau berbaca. Okey, lihat perkataan ini huruf B, maksudnya bibir kita rapat. Imbuhan yang sesuai ialah membaca. Cari. Imbuhan sesuai ialah imbuhan yang tidak rapat bibir kita. Sebab huruf C, mulut kita, bibir kita terbuka. Jadi imbuhan yang sesuai ialah mencari. Sini menjual. Kenapa huruf J sama macam C? Bibir kita terbuka. Yang ini menjumpa tak sesuai, memjumpa tak boleh, berjumpa. Sama juga dengan legar.
mondar-mandir di dalam satu kawasan ini. Jadi imbuhannya ialah berlegar. Untuk peringatan, imbuhan dengan perkataan kita tidak jarak, kita rapatkan. Maksudnya dia imbuhan dan perkataan ini merupakan satu perkataan. Merupakan satu perkataan yang kukuh. Dia tidak dijarakkan. Membaca, mencari, semuanya rapat. Baik. Seterusnya kita akan bina ayat. Tapi kita tak boleh suka-suka nak bina ayat. Kita kena bina ayat berdasarkan situasi ataupun suasana di pameran ini. Kita pilih daripada 6 perkataan ini hanya ada 5 sahaja. Kenapa? Sebab yang pertama dah pun ditulis di sini. Kamal berjalan dengan keluarganya. Okey, maksudnya ini nama Kamal. Ini keluarganya ke pameran tokoh bahasa. Kamal berjalan dengan keluarganya ke pameran tokoh bahasa. Okey, maksudnya berjalan tak ada sini tapi dia dah buat. Jadi kita akan pilih 5 perkataan saja untuk kita bina 5 tempat ayat. Untuk yang kedua, kita nak pilih yang mana ya? Okey. Cikgu pilih mana-mana sajalah. Untuk murid-murid nanti boleh juga kamu pilih yang mana-mana asalkan 5. Maksudnya akan ada satu perkataan yang tidak dipilih. Okey, di sini cikgu akan pilih perkataan membaca. Sebab apa? Sebab cikgu nampak ada satu murid yang sedang membaca. Cikgu bagikan nama dia. Sekejap. Tukar warna dulu. Okey. Ini untuk nombor 2. Orang ini nombor 2. Cikgu namakan dia sebagai Azizi. Cikgu pun bina ayat mudah. Azizi membaca buku. Cikgu kembangkan sedikit ayat. Kalau nak titik di sini boleh. Azizi membaca buku, tapi cikgu cuba kembangkan lagi ayatnya sambil berdiri. Okey. Jadi ini untuk nombor 2. Untuk ayat yang ketiga, cikgu pilih perkataan mencari. Cikgu nampak murid ini cikgu nampak itu murid ini sedang mencari maklumat tentang tokoh bahasa. Bila dia baca, dia bermaksud dia sedang mencari maklumat. Cikgu namakan murid ini sebagai kamu boleh pilih nama yang sesuai. Tak semestinya tiru di sini. Cikgu namakan murid ini sebagai Salim. Salim mencari maklumat cikgu padam sikit sebab nampak macam rapat. Maklumat tokoh bahasa. Sebenarnya ayat ini tak lengkap ya, tapi sebab tak muat. Okey, jika kamu lihat video ini, kamu boleh murnikan ayat ni. Saling mencari maklumat tentang tokoh bahasa. Okey, ataupun kita cuba boleh muat tak? Mencari maklumat tentang tokoh bahasa. Bolehlah. Bahasa. Okey. Cukup saja ruangannya. Pennya besar.
Okey, untuk yang ayat yang keempat, cikgu pilih menjual. Sebab apabila ada pameran, semestinya ada orang yang menjual. Kalau tak, macam mana keluarga Kamal boleh beli? Mesti ada jualan. Tapi di sini tak nampak orang jual, kita buat saja. Banyak syarikat yang menjual buku. Okey. Buku berkait rapatlah dengan bahasa. Banyak syarikat yang menjual buku. Boleh lagi kalau ada ruangan yang muat, murid-murid bolehlah buat banyak syarikat yang menjual buku-buku bacaan ataupun buku dan majalah. Untuk yang keempat, yang kelima, cikgu pilih berjumpa. Nampak jelas di sini. Okey, sini nombor 5. Kamal menyapa orang ini. Cikgu agak ini mungkin cikgu dia. Jadi sama-sama ke pameran dan berjumpa di situ. Cikgu akan buat ayatnya. Kamal berjumpa dengan cikgu dia, gurunya. Kalau murid-murid boleh muat, boleh tambah lagi sikit. Kamal berjumpa dengan gurunya di pameran itu. Cikgu nak buat tapi macam ruangannya tak cukup. Baik, untuk yang terakhir, ayat yang ke-6, cikgu pilih perkataan inilah. Sebab jelas bila ada ramai orang di sini, semestinya akan berlega-lega para pengunjung di dewan. Ayatnya, para pengunjung. Pengunjung ini ialah orang yang hadir, orang yang berkunjung. Para pengunjung berlega. Rugi ruangan. Para pengunjung berlegar di ruang ni maksudnya kawasan, di ruang pameran. Okey, begitu. Ramai pengunjung berlegar di ruang kawasan. Di ruang pameran. Baik, jadi semua ayat dah lengkap. Ini sebagai panduan jika murid-murid boleh buat ayat sendiri, itu lebih bagus. Baik, kita akan sambung terus dengan muka surat 17. Okey, muka surat 17. Astaghfirullahalazim. Okey, harap dimaafkan, cikgu dah tertekan tadi. Jadi dia dah terpadam semua. Harap-harap kamu boleh ingat ataupun kamu boleh ulang semula untuk melihat jika kamu memerlukan panduan tadi. Okey, kita teruskan juga. Walaupun muka surat tadi dah kosong. Kita teruskan dengan muka surat 17. Penghulu yang bertanggungjawab. Respons ialah tindak balas terhadap sesuatu. Kalau orang tanya, apa kita tindak balas kita jawab. Kalau kita nampak lubang, apa tindak balas kita elak. Kalau kita nampak harimau ataupun haiwan yang berbahaya, apa tindak balas kita lari. Okey, yang ini bila dialog, tindak balas kita ialah ataupun respons kita ialah
Jawab soalan yang orang tanya. Ini penghulu, ini Osman. Penghulu serahkan surat kepada Osman. Kita lihat apa penghulu kata. Osman, berikan surat ini kepada ibu kamu. Apa respon Osman? Apa tindakan Osman apabila penghulu meminta dia berikan surat? Osman kata, respon Osman ialah, baiklah, saya akan berikan surat ini. Okey, tak muat. Sepatutnya berikan surat ini kepada ibu saya. Okey, jika kamu lihat video ini, kamu murnikan sikit ayat ni. Saya akan berikan surat ini kepada ibu saya. Penghulu cakap lagi, beritahu ibu kamu, okey, ada pesanan lain. Beritahu ibu kamu esok datang ke pejabat saya. Penghulu minta ibu dia datang, ibu Osman datang ke pejabat. Apa respon Osman? Osman kata, saya akan minta ibu ke pejabat. Okey, harap-harap muat. Penghulu. Okey, penghulu. You tu ya. You ni penghulu. Penghulu bercakap lagi, banyak pesanan penghulu. Selain itu, pesan kepada ibu kamu supaya bawa kad pengenalan dan maklumat keluarga. Okey, ini pesanan dia. Panjang. Jadi, apa kita nak tulis? Okey. Ruangannya pendek, tapi pesanannya panjang. Macam mana nak buat ni? Jadi, pesanannya panjang. Penghulu suruh ibu Osman bawa kad pengenalan dan maklumat keluarga. Tetapi ruangannya kecil. Macam mana nak buat? Sepatutnya respon Osman ialah, baiklah, saya akan berpesan supaya ibu bawa kad pengenalan dan maklumat keluarga. Macam tu. Tetapi disebabkan ruangannya hanya tak muat, jadi cikgu akan ringkaskan. Sepatutnya yang ini saya akan berpesan supaya ibu bawa kad pengenalan dan maklumat keluarga. Sepatutnya ini, tapi cikgu ringkaskan sebab ruangannya terhad. Baiklah, saya akan berpesan kepada ibu. Okey, itu saja yang muat. Sepatutnya yang ini dalam kurungan. Penghulu cakap lagi, banyak betul pesanan penghulu. Apa ni penghulu ni? Saya pergi dahulu. Okey, ada lagi. Okey, penghulu dah nak pergi. Saya pergi dahulu. Jangan lupa beritahu ibu kamu supaya datang ke pejabat saya esok. Okey, lagi sekali dia ingatkan. Okey, lagi sekali penghulu ingatkan. Ini dah bagi tahu minta ibu ke pejabat. Sebelum balik lagi sekali berpesan supaya tak lupa beritahu ibu supaya datang. Penghulu suruh mak Osman datang ke pejabat. Jadi, apa respon Osman setelah penghulu berpesan lagi sekali? Osman cakap, terima kasih tuan. Ini panggilan hormat. Dia menghormati penghulu, dia panggil tuan. Terima kasih tuan, saya akan sampaikan. Tak muat? Okey, nasib baik bawah ada ruang. Sampaikan pesanan ini kepada ibu saya lah. Kepada ibu saya. Okey. Begitulah cara kita memberi respons yang baik ataupun bertata susila. Lagi dengan orang tua ataupun orang yang dihormati, penghulu di kampung itu. Okey, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.